Selamat sejahtera, hari ini saya akan membincangkan tentang faktor pembentukan Malaysia. Yang pertama yaitu mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis. Pengaruh komunis yang semakin meluas di Asia Tenggara, terutamanya Singapura, membimbangkan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Karena pengaruh komunis mulai menyusup masuk ke dalam parti yang memerintah Singapura sejak tahun 1959, yaitu Parti Tindakan Rakyat yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Kegiatan dan pengaruh komunis semakin kuat apabila bekas anggota PAP berhaluan kiri dan menubuhkan barisan sosialis yang dipimpin oleh Lim Chin Siong. Pada tahun 1961, bagi kawasan Hong Lim dan Anson memperlihatkan pengaruh komunis semakin merebak di Singapura. Perkembangan ini membimbangkan Tunku Abdul Rahman karena beliau khawatir Singapura akan dikuasai oleh pihak komunis dan keadaan ini boleh mengancam keselamatan tanah Melayu. Oleh itu, Tunku berpendapat penubuhan Malaysia akan dapat menyekat pengaruh komunis daripada merebak di Singapura. Yang kedua yaitu memberikan kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura. Menerusi penubuhan Persekutuan Malaysia, negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura akan mendapat kemerdekaan lebih awal daripada yang dijangkakan. Ini memandangkan negara-negara berkenaan masih lagi berada di bawah penjajahan British semasa cadangan ini ditimbulkan. Dalam hal ini, Sabah dan Sarawak diletakkan dalam status negeri jajahan, manakala Singapura dan Brunei diletakkan sebagai negeri naungan. Dalam perancangan penubuhan Persekutuan Malaysia, Malaysia akan ditubuhkan dalam tempo 2 tahun. Tetapi jika Sabah dan Sarawak coba mencapai kemerdekaan secara berasingan, besar kemungkinan kemerdekaan itu tidak akan tercapai biarpun tempo 5 tahun ataupun sebaliknya. Jadi, dengan menyertai Malaysia, kemerdekaan Sabah dan Sarawak boleh disegerakan. Yang ketiga yaitu perkongsian faedah ekonomi. Melalui Persekutuan Malaysia, negara-negara anggota akan dapat mengadakan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Negara-negara anggota yang kaya dengan sumber ekonomi boleh membantu negara-negara anggota yang miskin dan kekurangan sumber ekonomi. Ini bermaksud Sabah dan Sarawak yang belum maju dari segi ekonomi akan dibantu oleh tanah Melayu, Singapura, dan Brunei. Yang keempat yaitu untuk membela masyarakat Bumiputra di Sabah dan Sarawak. Sebelum penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia, nasib penduduk di wilayah ini tidak sama dengan nasib penduduk di semenanjung tanah Melayu, terutamanya golongan Bumiputra. Kebanyakan jawatan dan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dipegang oleh bangsa asing. Sebagian besar penduduk pula terlibat dalam sektor pertanian dan penggunaan tanah untuk sistem penanaman tetap hanya pada kadar 3% saja. Jika kedua-dua wilayah tersebut digabungkan ke dalam Persekutuan Malaysia, kemungkinan layanan istimewa akan diberikan kepada penduduk Bumiputra, Sabah, dan Sarawak adalah lebih besar. Malahan, kedudukan dan keistimewaan Bumiputra telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Faktor yang terakhir ialah untuk menjaga hak kepentingan kaum Bumiputra. Pembentukan persekutuan yang terdiri daripada tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura adalah untuk menjaga kepentingan dan kedudukan kaum Bumiputra. Menurut Tunku Abdul Rahman, gagasan pembentukan Malaysia perlu menggabungkan wilayah-wilayah Borneo karena percatuman di antara tanah Melayu dan Singapura sahaja akan menghilangkan majoriti penduduk Melayu. Ini karena Singapura mempunyai 80% penduduk bukan Melayu dan apabila dicantumkan, ini akan menghilangkan majoriti penduduk Melayu.